Saya kata kat orang ni, hantar bila sembahyang subuh, cuba hantar baca niat. Susalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Ada belakang hujung tu lillahi ta'ala. Semua kerana Allah. Semua kerana Allah. Semua benda kita buat kerana Allah, supaya pasti bahawa yang kita buat itu, terutama tuan-tuan, ibadat kita itu semua adalah dengan nama Islam, dengan nama Allah. Kena jelas yang itu. Tuan-tuan, bila kita tak tahu kita berjuang apa, saya berjuang Islam juga, tapi on paper tak ada pun, yang ni tak ada pun, yang ni tak ada pun. Jadi identiti kita telah terbuang, tuan-tuan, dah tak ada. Lagi satulah tuan-tuan, timbul pula masalah yang kita sebut Islam hadari dulu. Sekarang ni Islam progresif. Ada ke macam tu? Nabi ajar Islam progresif, Islam hadari, Nabi ajar ke? Tak, Nabi tak ajar begitu. Islam lah. Kenapa tambah-tambah pula? Tuan-tuan, Islam progresif, maknanya Islam itu nak diprogresifkan. Kalau progresif Islam itu lain. Islam hadari dengan hadaratul Islam beza. Islam hadari, Islam nak dimajukan. Hadaratul Islam, kemajuan Islam. Tuan-tuan, jadi Islam itu menguasai keadaan. Kalau kita sebut Islam hadari, hadari itu yang jadi utama, Islam ke belakang. Kemajuan itu yang utama. Sebab tu kalimah jangan kita buang-buang macam tu. Sama je. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Sama pula. Soleh nama ni, tersilap pula letak nama solehah. Tak apa, sama je lah. Apa sama pula, lelaki dan perempuan lain tu. Boleh tu tulis solehah, saya nak sebut nama soleh, dia keluar solehah pula. Tuan-tuan ya, itu poli zaman dulu. Zaman sekarang tak ada dah poli macam tu. Poli tanya zaman dulu, anak ni anak apa ni? Jantan. Tulis nama jantan. Dia nak cerita anak dia tu lelaki, dia sebut nama jantan. Anak aku ni jantan. Poli duk ingat nama, nak letak nama jantan, tulis nama jantan. Tu yang ada tuan-tuan, nama jantan kadang-kadang. Pak poli zaman dulu tuan-tuan, macam-macam dengan nama, istilah. Jangan duk fikir nama tu tak ada erti apa-apa. Islam hadar itu salah tu tuan-tuan. Ada orang kata sampai syirik. Sebab apa? Kita nak majukan Islam. Islam tu dah maju dah, kau yang tak maju. Sebab tu sebut hadaratul Islam, kemajuan Islam. Islam itu dah maju, engkau tu yang duduk jadi primitif lagi. Tuan-tuan, agama semaju Islam dia boleh tinggalkan. Tuan-tuan, ambil Islam yang maju-maju je, kita pilih. Kita pilih tuan-tuan. Islam kita pilih, kita nak yang ni ambil, nak yang ni ambil. Macam buat tom yam lah saya kata. Buat tom yam, kita tuan-tuan pergi beli tak belacan masa buat tom yam? Tuan-tuan pergi beli tak pisang masa buat tom yam? Nak letak pisang dalam tom yam? Tak, orang beli bunga kobis. Dia buat Islam macam tu lah, dia pilih-pilih. Kalau setuju yang ini ambil, tak setuju tinggal, ambil. Tuan-tuan, Islam apa ke nama orang panggil tu? Tuan-tuan, sebab tu istilah tu ada satu makna yang penting. Itulah dia menuju sesuatu objektif pada istilah tu. Tuan-tuan, jadi ambil yang ini tuan-tuan. Semula bila perang, lari satu pasukan, yang tinggal dua pasukan lagi. Kalau kita bagi 3, 1/3 lari. Tuan-tuan, jagalah baik-baik, doalah banyak-banyak supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam tapak kaki kita ini dalam Islam. Allahumma tsabbit aqdamana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkan kami pada jalan Islam. Dan tu bila berperang, 1/2 yang 1/3 yang kedua, orang bermati-matian, semuanya mati syahid. Semua mati syahid. Nabi pun kata, inilah syahid terbaik ketika itu. Syahid terbaik ketika itu, Nabi kata, terus masuk syurga. Jadi tuan-tuan pilih nak duduk grup kedua. Dia ada grup ketiga. Grup ketiga, 1/3 yang ketiga, mereka ini mendapat kemenangan. Dan kata Nabi SAW, mereka inilah yang diampunkan dosanya oleh Allah. Tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang. Inilah dia orang terpilih yang menang ni, diampunkan dosa oleh Allah.
Mereka lah orang terbaik yang tinggal di atas muka bumi ketika itu, yang menang 1/3 ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pilih, nak bersama dengan 1/3 yang kedua ataupun nak bersama dengan 1/3 yang ketiga. Jangan pilih 1/3 yang pertama, sebab mereka ni lari dari medan perang. Tengok perang Umar Mukhtar. Perang Umar Mukhtar, tuan-tuan, walaupun cerita tu orang putih yang buat. Masa mereka diserang oleh Itali dengan kereta kebal, oleh kerana mereka dibimbang lari dari medan perang, mereka buat apa? Ikat kaki, rantai kaki, tuan-tuan. Duduk di sambil meniarap dengan senapang tu, tuan-tuan. Mereka ikat kaki. Nampak mereka letak pakai kunci tu, tutup saja kunci tu, anak kunci dilempar. Maksudnya mereka dah sign mati. Bukan sign TPPA, sign mati, tuan-tuan. Mereka dah sign mati, tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan. Bila datang tank ni, tuan-tuan, kereta kebal datang, mereka dilaini macam tu. Yang penting mereka tak lari medan perang. Orang kata bodoh buat kerja macam ni, tuan-tuan, bodoh. Orang profesional sekarang ni dia hebat pada orang lain. Bukanlah saya marah orang profesional, tidak. Tapi kadang-kadang tak munasabah, tuan-tuan. Bodoh, kerja bodoh. Dan suasana perang berbeza dengan suasana kita yang tak perang. Beza, tuan-tuan. Orang yang pasang bom tu, pasang bom pada badan, bodoh orang. So Qaradawi kata mati syahid. Fatwa. Sekarang, tuan-tuan, sekarang orang Yahudi di Tel Aviv tu, dia bimbang dalam pasar shopping center ke, dalam the mall ke apa-apa, dia bimbang. Dia rasa sentiasa bimbang. Sebab apa? Bimbang nanti ada pengebom berani mati. Mereka jadi takut tak menentu. Takut tak menentu. Sini tak kena, sana tak kena, sini tak kena, sana tak kena. Sampai pergi the mall ke di mana-mana tempat shopping center, dia jadi apa? Dalam keadaan fobia, dalam keadaan takut. Menyerang mereka, tuan-tuan. Itu suasana yang ada pada orang Yahudi sekarang. Suasana yang sama berlaku pada siapa? Dalam sejarah, tuan-tuan. Dalam masa siapa ni, Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Istanbul atau Konstantinopel. Masuk macam mana, tuan-tuan? Dah lah masuk perang ni. Bila nak masuk, muara atau kuala Konstantinopel, Istanbul tu, dia pasang, dia rentang rantai besar, satu besar meja. Jadi kapal nak masuk tak boleh. Itu security dia. Apa dia panggil? Pertahanan dia, tuan-tuan. Cukup hebat, tuan-tuan. Cukup hebat, tuan-tuan. Dari segi pertahanan dia, kekebalan dia tu. Subhanallah, tuan-tuan. Nak masuk tak apa. Tapi otak Sultan Muhammad Al-Fatih ni, otak, tuan-tuan, otak pelik. Dia cari papan-papan, dia letak zaitun, minyak zaitun. Jadi yang ini katakanlah sini ni, tuan-tuan, sini ni bukit yang pertama, sini bukit yang kedua. Ini nak masuk ni, rentang tali, rentang rantai kat sini, tak ada masuk. Ni bukit, ni bukit. Kalau orang biasa pergi Istanbul lah, tuan-tuan, macam biasa je pergi Istanbul, tuan-tuan. Ramai ke pergi Istanbul kat sini? Adalah seorang dua, tuan-tuan. Nak bayang ni bukit, nak masuk tak boleh, ni rantai. Dia naik, dia bawa kapal ni, tuan-tuan, naik bukit. Dengan dia letakkan papan, disalut dengan zait ataupun minyak zaitun. Naik kapal belah sini, letak dalam muara. 83 buah. Satu malam punya kerja. Satu malam punya kerja, tuan-tuan. 80 buah lebih kapalnya. Tak ke gila kerja tu, tuan-tuan? Orang kata gila ni, kerja gila. Naik kapal ke bukit, letak sini dalam muara tu. Naik kapal ke sini, letak. Apa cara dia? Papan ditolak kapal tu dengan zait, jadi laju. Satu malam 80 kapal buah lebih. Sampai kata ahli sejarah, orang Istanbul, Konstantinopel terkejut dengan kehadiran kapal Osmaniyah di muara atau di kuala laut mereka tu. Pening kepala, macam mana boleh masuk? Rantai itu menyebabkan mereka selamat. Sekarang ni nak masuk ke kota tu, dia ada 3 lapis. Tak boleh masuk lagi. Walaupun dah masuk muara, tak boleh masuk lagi. Tak boleh serang lagi.
Muawiyah serang Konstantinopel tuan-tuan 8 kali. Tak dapat masuk. 8 kali Muawiyah masuk, cuba serang, tak dapat masuk. Nabi kita kata sebaik-baik tentera, tentera yang dapat masuk tu. Dan sebaik-baik ketua, ketua yang memimpin mereka. Bukan Muawiyah, Nabi tak cerita Muawiyah, Nabi cerita Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih, yang lahir selepas Nabi kita sabda hampir 500 tahun. Muawiyah faham, dia bukan orangnya, dia serang juga tuan-tuan. 8 kali cuba masuk, tak masuk. Muawiyah ni, armada tentera Muawiyah pernah sampai di laut Cina Selatan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak tahu benda tu, kena tahu tuan-tuan. Dia pernah tuan-tuan, armada tentera dia tu sampai ke mana? Sampai ke tempat kita. Jadi kita nak kaitkan dengan apa, dengan tadilah tuan-tuan. Macam mana nak kaitkan tentang ketakutan juga, ketakutan. Yang kata pasang bom tu tuan-tuan, nak kaitkan dengan cerita Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi malam kedua tak dapat masuk. Tembok ni 3 lapis tuan-tuan. Tembok Rom memang hebat. Hebat tuan-tuan. Kita pergi tengok sendiri di Istanbul, memang hebat. Nak tembus tak boleh. Dia buat menara tuan-tuan, letak menara. Satu malam buat menara, berapa puluh tak tahulah. Satu malam buat menara, tak boleh masuk juga. Akhir dia buat macam mana? Dia gali ke bawah. Gali keluar-keluar dalam bilik orang. Sehingga kan tuan-tuan, orang-orang Rom yang duduk di Konstantinopel jadi takut. Tu rasa takut. Nak tidur kan nanti kan keluar tentera Islam ke bawah tanah tu. Dia umpama apa? Umpama ular masuk, kita tak jumpa jari. Nampak ular tedung sela tu masuk, tak jumpa jari. Tuan-tuan ini tidur tak? Tuan-tuan, saya dah kena sekali tuan-tuan. Ular masuk, isteri saya nampak dia keluar, bila kita menjerit dia masuk balik. Hebat, ular ada U-turn juga. Apa sebab saya kata macam tu? Ular U-turn ni tuan-tuan bukan ular. Ular, kalau ular sungguh, dia langgar dinding, dia dengar kita tuan-tuan, dia lari, dia tak U-turn. Iblis itu sebenarnya. Iblis. Sebab apa nak masuk ke mana? Tingkat atas. Tingkat atas tu tuan. Panggil apa? JPU apa? Tanah Awam tu. JPA 3. Panggil dia tuan-tuan, datang. Sampai cerah besok dia cari tak jumpa. Tak ada ni ustaz kata. Saya rasa tak ada. Ni benda lain dah. Tapi tuan-tuan boleh lain tidur ke dalam bilik tu? 4 bulan saya tak tidur dalam bilik tuan-tuan. Mana kalau ular tu ada atas siling ke, dia mati kering dah. 4 bulan tuan-tuan, punya takut kita dengan ular ni. Duk bayang apa? Nantikan ada ujung kaki tengah tidur, nantikan ada selimut tengah tidur, nantikan tuan-tuan duduk atas kepala. Kita duk fikir benda macam tu. Itu yang kata ketakutan orang Rom. Nanti kan aku duduk macam ni kan, duduk tidur lena, keluar dia. Dia menyerah diri dengan sebab ketakutan. Terkena Islam ni tuan-tuan, orang serah diri sebab takut ni Islam. Sebulan nak berperang, Rom dah takut dengan Islam masa zaman Nabi dulu. Itu Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, akan direntak rasa takut musuh pada kamu. Yang selama ini memang ada pada mereka rasa takut pada Islam, akan direntak keluar rasa takut itu daripada diri orang kafir. Mereka tak takut lagi dengan kamu. Dulu Rom nak perang dengan siapa? Dengan Islam. Sebulan dia rasa takut. Dia bukan kalah sebab perang, kalah sebab takut. Ketakutan itu menyebabkan mereka kalah. Itulah juga dengan berlaku di mana tuan-tuan, orang kata bodoh ni pasang bom lepas letup diri. Sekarang ni Bani Israel Yahudi tuan-tuan sangat takut duduk pergi kat demol duduk sekejap dia pergi beli barang terus balik. Sebab apa? Bimbang nanti ada pengebom berani mati, letup mereka mati semua. Tuan-tuan, pengebom berani mati ni dia tak letup orang awam, melainkan tersilap. Mereka cari tempat tentera tuan-tuan. Melainkan kalau mereka dikejar, tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan tuan-tuan, letup dah mana-mana. Orang awam tak boleh. Yahudi tuan-tuan, bagi kita itu bukan orang awam. Yahudi kafir harbi. Dia rampas tanah orang Islam.
Dia rampas tanah orang Islam, tuan-tuan. Setiap orang Yahudi tu. Tapi orang Islam tak seram orang awam, seboleh-bolehnya gitu. Itu kekuatan tentera Islam yang sekarang ni dah tak ada dah. Golongan ketiga yang masuk perang dengan Rom ini, tuan-tuan, golongan yang paling bertuah. Inilah orang yang paling cemerlang. Mereka akan diampun dosanya oleh Allah selama-lamanya. Itulah orang ketiga, golongan ketiga. Itu perang yang nak kita cerita, tuan. Tarik ke sana, tarik ke sini, tu kait sana, kait sini. Itulah perangnya yang dihadiri oleh Imam Mahdi, perang kedua. Setelah yang perang pertama, perang Armageddon, sambungan perang Armageddon, perang yang sedang kita cerita ni. Sambungannya, tuan-tuan. Perang yang menyaksikan kita bertentang dengan Kristian yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi sekadar itu untuk kita pada pagi ini, tuan-tuan. Dah 7.40 kan. InsyaAllah kita jumpa semula kalau ada masa. Mudah-mudahan, tuan-tuan, kita ni di kalangan orang yang terus berada dalam perjuangan Islam. Dan mudah-mudahan Allah elakkan kita, jauhkan kita daripada menjadi salah seorang daripada yang lari daripada medan perang. Dan mudah-mudahan kita boleh pilihlah, tuan-tuan, supaya Allah pilih kita duduk di rombongan yang kedua, mati syahid. Tak payah takut tentang mati syahid ni, sebab tak mati syahid pun mati juga. Tuan-tuan ada ke takut mati syahid? Tuan-tuan tak mati ke? Mati juga kan? Mati juga. Tuan-tuan, daripada mati dalam keadaan mati biasa dengan mati syahid, nak pilih yang mana satu? Mati belaka, tuan-tuan. Mati belaka carilah kat mana pun. Yang saya pernah cerita pada tuan-tuan kan, orang ni mimpi semalam anak dia mati kena berhamkat buaya. Dia duduk tepi sungai. Keputusannya esok kita pindah, lari jauh daripada sungai, jauh sungguh, 20 km daripada sungai lari. Tuan-tuan, dah tu anak dia balik sekolah satu hari. Ya, kata tadi belajar pasal buaya. Ayah boleh buat patung buaya? Boleh. Ayah dia pun ambil kayu ukir. Ayah ni mahir pula, tuan-tuan, mengukir kayu dengan buaya. Inilah buaya. Oh, buaya. Buka mulut. Ayah dia pun letak atas. Tak benar nak main. Anak satu hari panjat, jatuh kepala buaya atas kepala anak. Mati anak dia. Mati juga, tuan-tuan. Nak lagi ke mana mati tu? InsyaAllah, tuan-tuan, kita jumpa semula. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.